Salam sejahtera kepada semua. Kami daripada kursus Falsafah dan Isu Semasa, kumpulan kuliah OCC 16, pensyarah Dr. Fatimi binti Hanafi, dan kami daripada kumpulan 7. Nama saya adalah Chawitin dan saya akan memberikan pengenalan dan pernyataan masalah berkaitan tajuk poster infografi kita, iaitu berkaitan tentang hedonisme, isu LGBT. Untuk pengenalan, LGBT atau singkatan daripada perkataan lesbian, gay, bisexual dan transgender yang diterjemahkan daripada bahasa Inggeris ialah sebuah istilah yang memberi makna kepada hubungan seksual yang songsan dan haram secara ijma' di dalam Islam. Lesbian ialah hubungan antara perempuan dengan perempuan, gay ialah hubungan antara lelaki dengan lelaki. Bisexual manakala pula ialah seseorang yang boleh berhubungan dengan lawan jenis maupun sejenis. Akhir sekali, untuk transgender ialah perubahan jantina seperti lelaki yang berlalak kelamin lelaki. Untuk pernyataan masalah, gejala LGBT semakin meluas dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan risiko kehilangan jantiti dan juga kerosakan pemikiran manusia. Penyebaran ideologi ini dipercepatkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh media massa seperti aplikasi TikTok, YouTube dan Instagram, serta diimbangi oleh ribuan influencer dari berbagai latar belakang. Hal ini adalah penting bagi setiap individu untuk bijak dalam tindakan dan memastikan kebenaran sesuatu perkara. Objektif kajian kes kami adalah, pertama, untuk mengkaji faktor berlakunya isu LGBT dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, untuk mengenal pasti langkah penyelesaian untuk mengatasi masalah LGBT yang semakin berleluasa. Yang ketiga, untuk mengkaji kesan-kesan akibat daripada pengaruh LGBT yang semakin berkembang. Dan yang keempat, untuk membandingkan falsafah hedonisme dengan falsafah lain tentang isu LGBT. Faktor-faktor berlakunya isu LGBT. Yang pertama, personaliti semula jadi. Personaliti mempengaruhi tingkah laku. Beberapa individu LGBT memiliki ciri personaliti lain daripada yang kebiasaannya pada orang lain sejak dari kecil, menunjukkan personaliti berkembang seiring situasi kehidupan. Yang kedua, pengaruh persekitaran sosial. Sebagai contoh, hubungan sosial yang selesa dengan perempuan dan kebiasaan bermain permainan perempuan sejak kecil menyebabkan seseorang individu itu terlibat dalam LGBT ketika dewasa. Yang ketiga, pengaruh rakan sejenis. Pengaruh rakan sejenis adalah faktor utama dalam keterlibatan LGBT. Terjalin melalui persahabatan dengan mereka yang memiliki persamaan personaliti dan masalah dari pelbagai lapisan usia. Hello. Bagi bahagian saya pula, saya akan menerangkan dan menjelaskan mengenai budaya LGBTQ+, berdasarkan dapatan kajian yang telah kami buat terhadap masyarakat kita. Bagi soalan pertama, kami bertanyakan kepada responden, adakah anda bersetuju bahawa budaya LGBTQ+ membawa kepada kerosakan akhlak generasi muda pada hari ini? Berdasarkan dapatan kajian yang kami telah lakukan, 83.9% dan hampir 90% daripada responden bersetuju bahawa ya, LGBTQ+ sangat membawa kerosakan akhlak kepada generasi muda pada hari ini. Mereka berpendapat bahawa ia telah menjadikan masyarakat kita dan generasi kita pada hari ini mindanya rosak dengan perkara-perkara yang tidak baik, iaitu pergaulan seks bebas antara jantina yang sama ataupun pergaulan seks bebas dari segi jantina yang berbeza dan tidak normal. Fahaman semasa ini sangat membawa kepada ke arah yang serius kerana budaya LGBTQ+ ini boleh membawa mudarat kepada diri seseorang individu yang terjebak seperti penyakit-penyakit melalui alat kelamin iaitu HIV, AIDS dan sebagainya. Ini penting untuk kita bahawa perkara ini perlulah diubati dengan segera. Bagi soalan yang kedua, bagaimanakah pemahaman anda tentang LGBTQ+? Kebanyakan daripada responden
sangatlah memahami mengenai LGBTQ+, dan juga ada yang berpandangan hanya pada tahap sederhana sahaja. Mereka berpendapat bahawa LGBTQ+ ini ialah satu perkara yang lari daripada lumrah manusia, iaitu lelaki ingin berubah jantina kepada perempuan, perempuan ingin berubah jantina kepada lelaki, dan lelaki suka lelaki dan perempuan suka kepada perempuan. Bagi mereka, LGBTQ+ ini sangatlah tidak baik dan sangatlah membawa mudarat kepada diri seorang individu. Bagi mereka, LGBTQ+ ini salah satu pendapat yang telah mereka berikan. LGBTQ+ ialah satu komuniti yang menempatkan diri mereka sebagai golongan khas yang ingin hak atau kebebasan untuk bersuara dan menunjukkan kelakuan secara di khalayak ramai. Selain itu, mereka juga berpendapat bahawa fahaman ini bercanggah dengan fitrah manusia dari segi jantina. Dan ramai juga berpendapat bahawa LGBTQ+ ini ialah masalah mental dan penyakit yang perlu diubati kerana kebanyakan individu yang terjebak dalam LGBTQ+ tidak mempunyai identiti jantina yang tetap. Bagi soalan yang kedua, adakah anda mendukung hak-hak golongan LGBT? Kebanyakan daripada responden tidak menyokong hak-hak golongan LGBT, iaitu sebanyak 75.9%. Mereka berpendapat bahawa perkara ini tidak perlu disokong dan didukung kerana dari segi agama Islam, ianya haram dan berdosa besar. Dan perkara ini sangatlah bercanggah dengan kehidupan kita sebagai manusia. Bagi soalan yang ketiga, adakah anda bersetuju bahawa hak-hak LGBTQ+ sewajarnya dilindungi? Kebanyakan daripada responden tidak bersetuju bahawa hak-hak golongan LGBTQ+ perlu dilindungi kerana mereka perlu diubati dan dibimbing ke arah kebaikan supaya amalan dan budaya yang mereka lakukan selama ini berubat dan mereka kembali ke fitrah manusia yang lebih normal dan hidup ke arah kebaikan semula. Namun tidak dinafikan bahawa hak mereka sebagai seorang manusia seperti dilayan dengan baik perlulah kita kekalkan kerana mereka perlukan bimbingan dan perlukan sokongan untuk berubah ke arah yang baik. Jadi kita sebagai seorang yang normal tidak perlu menjaga tepi kain mereka dan seeloknya hanya menegur dan bimbing mereka supaya mereka menjadi lebih baik pada masa hadapan. Itu saja untuk bahagian saya. Terima kasih. Sambung dengan kesan-kesan pengaruh LGBT. So dekat sini kita ada 3 poin ataupun saya akan menerangkan 3 poin kepada anda semua. Pertama sekali, LGBT ni dia akan mencerminkan kemunduran masyarakat. Terlalu banyak keterbukaan dalam masyarakat dapat menyebabkan keruntuhan moral dan penyebaran masalah etika. Contohnya Perancis. Perancis ni dia mempunyai peratusan penduduk yang paling tinggi dalam kalangan ataupun golongan LGBT. So kalau kita tengok kat Perancis ni dia dah sering sangat berlaku protes ataupun masalah-masalah sosial seperti jenayah yang macam sexual assault ataupun sexual harassment sering sangat berlaku di Perancis. LGBT ni boleh dikaitkan dengan penyebab keruntuhan moral dan penyebaran masalah etika. So yang kedua, pembunuh institusi kekeluargaan. Di masyarakat akan menjadi tidak sihat dan unsur-unsur negatif akan disalurkan dalam institusi kekeluargaan. Okey, so apa maksud daripada ni? Kalau kita tahu, LGBT ni dia melawan daripada fitrah manusia yang sepatutnya adalah lelaki bersama dengan perempuan ataupun perempuan bersama dengan lelaki. Gaya hidup yang negatif. Okey. So masyarakat yang terdedah dengan gaya hidup negatif dari golongan LGBT berisiko terpengaruh. Okay. So golongan ni dia sudah terbiasa dengan melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Jadi bila mereka nampak satu kesalahan tu, mereka tak rasa itu sesuatu yang terlampau teruk sebab mereka dah melakukan sesuatu yang melanggar moral. Jadi golongan-golongan ni mereka akan merasakan bahawa sesuatu tu tak apalah, saya boleh buat benda ni, rasanya tak teruk pun. Itulah apa yang mereka rasakan. Padahal ia telah melanggar isu moral, melanggar etika. So ini akan jadi sesuatu yang teruk kalau dibiarkan melarat untuk kita punya golongan muda. So itu je daripada saya. Langkah untuk
mengatasi isu LGBT dalam kalangan masyarakat, pertama adalah intervensi psikospiritual Islam. Psikospiritual Islam adalah ilmu tentang pengabdian kepada Allah yang sesuai dengan fitrah manusia. Ini sebagai langkah mengubati penyakit jiwa atau rohani berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai kestabilan diri. Pendekatan ini relevan dalam membimbing golongan transgender kembali kepada fitrah, dan penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan berasaskan Islam untuk mencegah salah tafsir agama dan meningkatkan toleransi dalam interaksi sosial. Langkah untuk mengatasi isu LGBT yang kedua adalah bimbingan kaunseling syar'i oleh kaunselor syar'i. Kaedah ini penting bagi golongan transgender dapat berkongsi pengalaman, mengenal potensi sebagai khalifah Allah dan memecahkan masalah dengan bimbingan berdasarkan syariat Islam untuk kembali kepada fitrah. Langkah yang ketiga adalah program dan aktiviti kerohanian. Program seperti kem ibadah muhayyam adalah bertujuan untuk melatih golongan transgender ini dalam jangka masa tertentu, dan ianya juga bermanfaat bagi golongan ini kerana mereka dapat berinteraksi dengan psikoterapis syar'i atau pendakwah. Malah mereka juga boleh bertukar pandangan sesama mereka. Bagi meneruskan video ini, saya ingin membincangkan serba sedikit tentang perbandingan antara falsafah hedonism dan falsafah aksiologi. Falsafah hedonism ini bercanggah dengan aksiologi, maka pendapat mereka mengenai LGBT juga berbeza. Berdasarkan falsafah hedonism, LGBT adalah perbuatan yang menyeronokkan bagi sesetengah masyarakat tanpa mengira agama dan konsep moral. Manakala, falsafah aksiologi ialah cabang falsafah yang menekankan prinsip hidup bermoral. LGBT merupakan satu aktiviti yang bercanggah dengan kehidupan, di mana ianya sesuatu perkara yang salah dan buruk. Bagi mengakhiri video ini, saya akan menyimpulkan bahawa budaya hedonism atau lebih terperincinya LGBT perlu dikawal supaya masyarakat dapat mengawal nafsu yang sentiasa mendorong ke arah keseronokan. Perkembangan teknologi alaf baru hanya di hujung jari membolehkan sebarang maklumat tidak sepatutnya tersebar luas. Anak muda yang kuat rasa ingin tahu akan terus mencuba tanpa mempertimbangkan antara baik dan buruk sesuatu tindakan. Sokongan dan kerjasama daripada pelbagai pihak dan institusi dapat mengawal masyarakat daripada terus hanyut dengan budaya yang mementingkan keseronokan dan kesenangan ini. Hakikatnya, kemahuan untuk berhibur adalah tidak salah. Namun, hiburan tersebut harus dibatasi dengan ajaran agama supaya selari dengan aspek nilai, budaya dan adat yang diamalkan oleh masyarakat negara ini. Akhir kata, gaya hidup yang berpaksikan hiburan melampau iaitu LGBT ini perlu dicegah dari awal kerana kesannya boleh menjejaskan matlamat negara dalam melahirkan masyarakat yang kuat dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Sekian itu sahaja perbincangan video daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.